Xiaoxue, pengambil alihan syarikat baru ini ujian dari kumpulan untukmu. Tapi jangan dedahkan identiti sebenar dan tanggung sendiri segala tanggung jawab. Setelah cukup matang, Shengxi Group akan diserahkan secara rasmi kepada kamu untuk pengurusan. Jangan risau, Ayah. Saya pasti akan berusaha dan tidak mengecewakan. Cepat keluar dari sini, kau dah kena buang kerja. Tuan, bagi satu peluang lagi. Emak saya di hospital perlukan ratus ribu yuan untuk pembedahan. Bapakku lumpuh di katil. Saya tak boleh kehilangan kerja ini. Apa kaitan aku? Pergi mampus. Mari kita pergi. Tuan. Keluarga dia dah susah, sekarang kerja pun hilang. Bapak lumpuh dan ibu sakit. Nasib malang sering timpa yang sedang sengsara. Kebetulan syarikat kita kekurangan staf. Bagaimana kalau beri dia peluang? Hello, saya Su Lingxiu, Presiden Canyue Group. Kalau belum ada kerja, saya boleh beri peluang. Betul ke ini? Kalau prestasi bagus, saya boleh perkenalkan lebih banyak sumber. Jangan kecewakan saya. Terima kasih Presiden Su. Saya pasti akan berusaha keras dan tidak mengecewakan harapan. Kenapa datang lewat sangat? Yu Hao, prestasi cemerlang dalam 3 tahun ini. Teruskan usaha, baru ayahku akan setuju. Dapat persetujuan ayah kau? Merepek. Kira aku nak kahwin dengan kau? Ini tanggung jawab saya. Jangan risau, saya akan berusaha keras untuk setanding dengan kamu. Saya pergi buat kerja dulu. Silakan. Yu Hao, saya pakai stocking hitam kesukaan kau di pejabat. Kena datang ya. Kamu dengar tak? Nampaknya syarikat kita akan diambil alih kumpulan Shengxi. Kumpulan Shengxi, kamu maksud konsorsium nombor 1 di wilayah Nan? Ya, kali ini kita akan jadi besar. Waktu kerja bukan untuk borak. Buat kerja atau keluar. Yu Hao, Su Lingxiu mahu apa dengan kau? Dia suruh aku terus berusaha untuk dapat perkenan ayahnya. Aku nak kahwin dengannya. Dia tengah berangan. Su Lingxiu ni memang lain. Baru bagi kerja dah nak kau kahwin dengannya. Aku nak kahwin dengan dia. Anak kumpulan Shengxi nak balik. Aku dah dapat hati dia. Presiden syarikat kecoh nak menyamai aku. Dari mula aku cuma sayang kau. Ayah kau naib pengurus. Bersatu kita akan lebih berjaya. Rupa-rupanya ayah betul. Kumpulan dah labur semua sumber untuk Yu Hao sejak 3 tahun. Syarikat benar-benar hargai dia. Yu Hao, bila nak putus dengan dia? Jangan risau. Lepas majlis pengambil alihan, aku akan aibkan dia sepuas-puasnya. Xiaoxue, jangan sembunyikan identiti lagi. Prestasi kau baik selama 3 tahun. 3 hari lagi, kau boleh ambil alih kumpulan. Baik, Ayah. Bagaimana dengan aku dan Yu Hao? Zhao Yu Hao berprestasi sederhana, hampir layak masuk keluarga kita. Kehadirannya akan bantu kerja kau. Terbaik, Ayah. Terima kasih. Yu Hao, aku dah beri semua sumberku. Kau tak kecewakan aku. Sekarang aku nak beritahu jati diriku.
Xiao Xui, kenapa awak ada di sini? One thing, Watts pun ada di sini. Harap saya tak ganggu kerja, Lam Wei. Tak, kita ni kawan rapat. Mana mungkin awak ganggu? Yu Hao Qian Yue nak diambil alih oleh Shengxi Group nanti. Saya ada kejutan untuk awak. Kejutan untuk saya. Bagus, saya pun nak sediakan kejutan. Kalau berani khianati Cik Su, saya tak akan lepaskan awak. Saya pergi dulu. Korang sambung kerja lah. Dia nak bagi kejutan. Rupanya merayu nak kahwin. Tak tahu malu dia ni. Lelaki hebat macam awak milik saya. Dia ingat boleh dapat awak? Mimpilah. Boleh berjaya pun sebab bapa awak. Tanpa dia, upacara pengambil alihan tak lancar. Ini semua sebab bakat awak yang diakui. Jangan risau. Bila Shengxi ambil Chen Yue, saya akan minta ayah saya pecat Su Ling Xue. Awak jadi CEO. Sayang, awak memang hebat. Syarikat teruk ni tak ada masa depan. Di Shengxi Group baru boleh berjaya. Lepas upacara pengambil alihan, saya Zhao Yu Hao pasti cemerlang. Selamat datang ke Majlis Pengambil Alihan Syarikat Qian Yue. Saya ingin mengambil peluang ini mengucap terima kasih pada seseorang yang istimewa dalam hidup saya. Ada yang mengejek dan memandang hina. Tapi, saat saya paling hina dan lemah, dialah yang teguh berdiri di sisi saya. Tanpa dia, tiadalah saya hari ini. Rasa syukur ini tak cukup dengan kata-kata, saya juga ingin melamar dia di majlis ini. Siapa agaknya orang istimewa yang pengurus Zhao nak ucap terima kasih ni? Memang jelas kan? Tentulah Cik Su. Dulu ketika pengurus Zhao menganggur dan gagal, Cik Su beri dia peluang bekerja. Dia sokong terus sampai sekarang. Selama 3 tahun ini, Cik Su beri sepenuh hati pada pengurus Zhao. Kita semua saksikan. Sekarang mereka dapat pengakhir yang bahagia. Rupanya inilah kejutan yang awak maksudkan tadi. Cik Su muka kenapa merah semua? Tahniah akhirnya dapat pengakhir bahagia bersama Anne. Zhao, pembantu kasku, kenapa nampak tak gembira? Tak sama sekali. Saya gembira untuk Cik Su dan pengurus Zhao. Dia turun. Dia nak melamar. Dia berlutut. Sudahkah awak? Sudah. Hajat. Apakah orang yang pengurus Zhao lamar, bukan Cik Su? Apa sebenarnya berlaku? Saya dengar salah ke? Pengurus Zhao benar lamar perempuan ini? Saya ingat Zhao Yuhao dan Cik Su bercinta. Kenapa dia nak lamar orang lain? Nanti mesti menarik. One thing, ketika saya susah, awak sokong saya sepenuhnya. Saya rela berikan semua untuk melamar awak. Sudikah awak kahwin dengan saya? Saya setuju. Saya terima. Zhao Yuhao, si penipu. Berani kau khianat Cik Su. Semua. Ini Liu Wanting, anak pengurus Liu dari kumpulan Shengxi, konglomerat terbesar di wilayah Nan. Wanting bukan saja berketurunan baik, dia juga yang menyokong kerjaya saya hingga saya berjaya. Zhao Yu Hao dah panjat anak pengurus Liu. Dari sekarang dia mesti akan berjaya cepat. Zhao Yu Hao, maksud awak apa? Orang yang nak awak ucap terima kasih dan lamar ini dia? Ini ke kejutan awak? Apa awak fikir? Su Ling Xue, awak ingat saya suka awak? Naifnya. Sejak masuk syarikat, saya dah tahu awak sukakan saya. Maaf, saya jumpa Wanting. Jadi semua janji nak kahwin dengan saya itu tipu? Betul, saya tipu awak. Saya dah dapat jawatan penting di kumpulan Shengxi. Awak cuma presiden syarikat tak guna. Tak setaraf dengan saya. Tak setaraf? Dulu saya baik tolong awak. Ini balasan saya. Tak setaraf? Dulu awak menganggur, mak awak sakit penat. Cik Su yang tolong. Kenapa awak buat begini pada dia? Manusia kah awak? Kau ingat kau siapa? Dia bayar sikit je. Berbaloi ke nak bantu dia sampai begitu? Ling Xue, sebagai kawan rapat, tak patut cakap ini. Tapi kau asyik ganggu Yu Hao. Memang dulu kau bantu dia. Tapi dalam 3 tahun ni, dia dah dapatkan beratus order untuk Qian Yue. Tanpa Yu Hao, syarikat kau dah lama bankrupt. Dia tak berhutang apa-apa pada kau. Malah kau patut berterima kasih padanya. Bersyukur padanya. Dia layak ke? Aku anggap kau kawan baik dan percaya sangat. Setiap kali kau jumpa dia, aku sangka urusan kerja. Rupa-rupanya kau berdua khianat aku. Khianat?
Kau yang tak berperasaan dulu. Aku bawa beratus juta keuntungan, tapi kau bagi beberapa juta je. Kau anggap aku pengemis ke? Aku bagi gaji tertinggi dan bonus terbaik. Kenapa masih tak puas hati? Tepat sekali. Tepat sekali. Serigala Alpha patut dapat bahagian terbesar. Tak beri semua duit, nak aku puas hati? Semua projek hasil usaha semua. Walaupun ada sumbangan, tak boleh ambil semua ganjaran, kan? Kalau aku tak dapatkan projek, siapa nak bagi makan? Guna duit aku untuk sorong kaki tangan tak guna? Kau tanya aku ke? Kau rasa semua ni hasil usaha kau seorang? Bukan saja usaha. Yang penting bakat aku. Kau tak sedar kelemahan sendiri. Boleh berjaya sebab Puan Su. Betul, kalau tak sebab Puan Su, kenapa Shengshi Group nak bagi order khas? Kenapa? Sebab nama Zhao Yuhao. Dari segi hubungan, kemampuan dan sumber, semua dalam syarikat ini termakan debu. Kuil ini terlalu kecil untuk Buddha, sehebat aku. Sekarang, kau cuma layak jadi anak tangga. Kau berjaya sampai sini hanyalah kerana sokongan aku. Kau ingat syarikat hargai kau tanpa sebab? Semua ini kerana aku. Awak Liu, Wan Ting. Kau sangka ayah kau jadi pengurus besar sendiri? Semua ini rancangan aku dari belakang tabir. Su Ling Xiu, kau dah gila sebab tekanan. Pengurus Liu berpangkat tinggi. Satu kata sahaja boleh hapuskan kau dari wilayah selatan. Kau presiden syarikat tak reti, berlagak boleh aturkan jawatan pengurus Liu. Su Ling Xiu berhenti bongkak. Kau sangka layak aturkan jawatan ayahku? Kau ingat kau anak perempuan Shengshi Group yang boleh lantik sesiapa jadi pengurus? Betul tekaan awak. Saya memang anak perempuan Shengshi Group. Benarkah? Kau sengaja cari pasal. Berani sangat menipu sebagai anak perempuan kami. Su Ling Xiu, kau memang gila. Kalau Shengshi Group tahu kau berpura jadi anak mereka, syarikat Qian Yue akan bankrupt. Keluarga Su pun tiada tempat di wilayah selatan. Sesiapa pun takkan dapat lari. Keluarga Su tiada tempat? Merepeklah. Tak nak bazir masa dengan awak. Mulai sekarang kita putus hubungan. Zhao Yuhao, kau dipecat rasmi. Baguslah kau pecat dia. Persatuan Perniagaan Wilayah Selatan akan halang kau. Langkah pun tak ada ruang di sini. Su Ling Xiu, kau pecat saya dan masukkan saya dalam senarai hitam di Nan Province. Kau ingat kau anak dara bangsawan ke? Su Ling Xiu berhenti berhayal. Kau rasa kau layak masukkan Yuhao dalam senarai hitam? Kau tak percaya saya? Su Ling Xiu, cubalah kalau berani. Mari lihat boleh kau pecat saya tak? Ada masalah apa? Tak bolehkah saya pecat pekerja syarikat sendiri? Kalau begitu, tanyalah mereka setuju ke tak? Cik Su, kami tak setuju kau pecat Zhao Yuhao. Saya pun tak setuju. Bila saya perlu dapatkan kelulusan kamu, siapa berani bersuara lagi? Ikut dia keluar. Cik Su, Qian Yue bukan milik kau seorang. Zhao Yuhao disukai anak perempuan Shengshi Group. Kalau kau pecat dia, Shengshi Group masih nak ambil alih Qian Yue ke? Hah, bila Shengshi Group bagi tahu nak ambil Qian Yue sebab Zhao Yuhao? Qian Yue berkembang pesat tahun-tahun ni. Semua kerana dia. Dia juga uruskan kerjasama dengan Shengshi Group. Kalau bukan dia, mana mungkin konsortium teratas di Nan Province nak peduli kita? Cik Su, walaupun kau tubuhkan Qian Yue, syarikat ini bukan milik kau seorang. Memecat Zhao Yuhao akan hancurkan kerjasama dengan Shengshi. Cik Su, kau tahu betapa pentingnya pengambil alihan Shengshi Group? Nak hancurkan masa depan syarikat semata-mata sebab ego? Kau terlalu membesar-besarkan dia. Syarikat tersenarai ambil kita kerana kekuatan Qian Yue, bukan Zhao Yuhao. Hari ini saya tetap akan pecat dia. Cik Su, sebab kau degil tak nak mengalah, jangan salahkan kami nanti. Kamu nak buat apa? Sejak kau tak berperasaan, jangan salahkan kami. Hari ini sama ada kau letak jawatan sukarela. Berani sungguh engkau. Paksa saya letak jawatan. Engkau layak ke buat begitu? Cik Su, jangan salahkan kami. Dengan kemampuan sekarang, Puan tak layak jadi CEO. Kami terpaksa cari orang yang lebih layak. Betul. Qian Yue akan diambil alih oleh Shengshi. Syarikat kita pasti naik ke tahap lebih tinggi. Baik. Jadi kamu semua dah rancang ni dari dulu? Su Ling Xiu, sekarang saya tak perlu berpura. Semua eksekutif syarikat dah saya sogok. Kau cuma panglima tanpa askar. Bagus. Zhang Weicheng, Wang Deqiang, Xu Wenchang, kamu semua buka mata saya. Rupa-rupanya dah berkomplot nak gulingkan saya. Sejak hari pertama masuk syarikat, saya dah tahu hari ini akan tiba.
Hari ini saya akan tumbangkan kau. Kau ingat sogok beberapa eksekutif boleh kawal semua? Bukankah ini yang sedang berlaku? Syarikat perlukan pemimpin. Berkebolehan macam saya. Bukan wanita yang suka tunjuk gaya. Cik Su, lebih baik Puan letak jawatan sekarang. Jangan biar jadi buruk. Berani kamu derhaka paksa Cik Su letak jawatan. Saya jamin kamu akan dapat balasan. Kamu dah keterlaluan. Dah lupa bagaimana Cik Su tolong kamu dulu. Sekarang ganding dengan orang luar nak gulingkan dia. Puaka tak bersyukur. Balasan? Su Lingxiu lah yang akan dapat balasan. Su Lingxiu. Sekarang ni apa gunanya melawan? Letak jawatan. Letak jawatan. Sekarang juga. Kau ingat kau boleh paksa saya letak jawatan hari ini? Su Lingxiu, jangan berkeras lagi. Sudah begini, apa nak dipertahankan? Tanda tangani perjanjian equity ini, letak jawatan baik-baik. Mustahil. Qian Yue takkan jatuh ke tangan orang sekejam kau. Su Lingxiu, semua pengurusan kanan sudah menyokong saya. Equity saya lebih banyak. Walaupun kau tak tanda tangan, saya tetap boleh ambil alih. Equity. Semua pekerja lama yang sertai syarikat awal-awal pun ada equity. Nak buang saya? Tanya izin mereka dulu. Saya tak setuju. Dulu bisnes saya bankrupt. Cik Su yang beri kerja dan bantu bayar hutang. Dia bukan bos biasa, dia penyelamat saya. Nak buang dia, saya yang pertama lawan. Saya pun tak setuju. Dulu anak saya tak mampu sekolah. Cik Su yang bayar. Jangan harap nak buang dia. Dulu saya cuma pencuci jalan. Cik Su yang bantu saya berjaya sampai hari ini. Saya takkan benarkan kau buang dia. Kau ingat rasuah pengurus boleh buat sesuka hati? Malangnya, mengikat hati rakyat melalui pendekatan ikhlas itu lebih berkesan. Ini pemberontakan. Saya pegang equity sekarang. Saya ada hak tentukan semuanya. Mengarut. Kami cuma iktiraf Cik Su. Betul. Kami pun ada saham. Kami cuma iktiraf Cik Su sebagai presiden. Zhao Yuhao, kau ingat equity segalanya? Jiwa Qian Yue ialah pekerja ini. Tanpa mereka, equity kau cuma kertas buruk. Sokong Cik Su. Jangan sesekali setuju nak buang dia. Sokong Cik Su. Hai pengkhianat. Ini pemberontakan. Lupa ke? Tanpa aku, mampukah Qian Yue bawa korang sampai ke sini? Zhao Yuhao, lupa siapa yang beri peluang dulu? Jika bukan kerana Cik Su, awak takkan dapat berdiri di sini. Hai si pengkhianat. Awak langsung tak layak jadi Presiden Qian Yue. Yuhao, tak perlu layan mereka. Shengxi Group ada sokong kita. Apa yang mereka boleh buat? Su Lingxiu, biarpun awak pecat aku tanpa pengambil alihan. Shengxi, Qian Yue pasti bankrupt. Su Lingxiu, awak pecat Yuhao. Saya tak akan benarkan Shengxi ambil Qian Yue. Ayah saya akan sekat semua partnership awak. Nantikan kebangkrapan. Baik, saya tengok. Lihat saja adakah kemampuan sebenar. Su Lingxiu, jangan sombong. Saya dah dapat kepercayaan anak gadis Shengxi. Lambat laun, saya akan masuk Shengxi. Awak terlalu naif. Orang macam awak, Shengxi takkan terima. Anak gadis mereka pun memandang hina awak. Shengxi nak saya atau tak, bukan awak yang tentukan. Sebenarnya, tanpa bantuan anak gadis itu pun saya boleh masuk. Selain anak gadis Shengxi, saya ada kenalan lain. Saya Zhao Yuhao pasti akan ke puncak kehidupan. Ada hubungan lain? Yuhao, selain aku, kau kenal orang lain di Shengxi Group? Betul. Dia eksekutif kanan di ibu pejabat Shengxi Group. Saya boleh masuk Shengxi Group. Bergantung katanya. Hari saya sertai Shengxi ialah hari Qian Yue. Kau runtuh. Zhao Yuhao, kau tak layak runtuhkan Qian Yue aku. Baiklah. Nanti kita tengok kau masih boleh ketawa. Mari pergi. Ini. Kamu bertiga tamak. Bersekongkol dengan Zhao Yuhao paksa saya berundur. Mulai sekarang, kau dipecat. Su Lingxiu, kami pemegang saham Qian Yue. Kau pasti nak pecat kami? Pecat kami? Baik. Kami tarik balik pelaburan. Nanti tengok kau boleh bertahan. Jangan risau. Qian Yue saya tubuhkan sendiri. Tanpa kau, ia makin baik. Tunggu sahaja. Su Lingxiu, kau hina Zhao Yuhao and Shengxi Group. Nanti kau jatuh. Cik Su, kita dah hina Shengxi Group. Zhao Yuhao takkan lepas. Apa kita buat sekarang? Jangan risau. Zhao Yuhao seorang takkan buat masalah besar. Betul. Shengxi Group bukan diurus Zhao Yuhao, tapi oleh saya. Apa? Kau kena pecat? Tak bagi tahu mereka siapa aku? Sudah, Pakcik, tapi dia langsung tak hiraukan kau. Berani sangat Presiden Syarikat Kecelakaan tu berpura jadi gadis, dia memang cari pasal. Mulai sekarang, kau jadi Presiden Cawangan Jiang Cheng. Tak perlu aku ajar apa nak buat lagi, kan? Terima kasih, Pakcik. Saya tahu apa perlu dibuat. Buat kerja elok. Persidangan perniagaan Jiang Cheng tinggal 7 hari lagi. Pengerusi akan datang sendiri. Saya boleh cadang kau depan dia.
Ini jamin masa depan cerah. Betul ke Pakcik? Saya pasti akan berusaha keras. Selagi kau naik pangkat, kumpulan Shengshi lambat laun jadi milik keluarga kita. Pakcik, maksudnya apa tu? Ikut saja apa saya suruh. Pergilah. Ada tugas untuk engkau. Atas nama kumpulan Shengshi, beritahu semua rakan Qian Yu dilarang bekerja sama dengan mereka. Kalau engkar, mereka lawan Shengshi. Biar tunggu Muflis. Baik, Encik Zhao. Saya buat sekarang. Zhao Yuhao. Kau dah kena pecat. Nak buat apa lagi kat sini? Nak buat apa? Saya datang beri hadiah istimewa pada Cik Su. Hadiah istimewa? Mulai sekarang, kumpulan Shengshi putus kerjasama dengan Qian Yue. Macam mana dengan hadiah ni? Wak rasa Qian Yue tak boleh hidup tanpa kerjasama dengan kumpulan Shengshi? Su Lingshu, jangan berlagak berani. Tanpa kumpulan Shengshi, Qian Yue pasti bankrupt. Jangan tipu diri. Betul. Kalau aku kau, cepat-cepat jual syarikat ambil untung. Nanti bankrupt, habis tak ada apa. Tapi aku boleh bagi peluang. Kalau kau berlutut merayu sekarang, aku boleh pertimbang kerjasama. Aku berlutut merayu? Mimpilah. Kau ingat kau berkuasa penuh? Betul. Yu Hao akan jadi presiden cawangan kumpulan Shengshi. Di Jiangcheng, Yu Hao berkuasa. Hancurkan Qian Yue semudah pijik semut. Kau menolak jamuan tapi mahu minum hukuman. Jangan salahkan aku. Selain kumpulan Shengshi batalkan kerjasama, semua rakan Qian Yue pun akan putus. Nanti kita tengok berapa lama kau tahan. Zhao Yuhao, kau tak malu ke? Aku memang hina dan tak malu. Kau nak buat apa? Zhao Yuhao, kau cari nahas. Aku pasti akan hukum kau. Hukum aku? Kau layak ke? Kau berhak ke? Su Lingshu, kau yang cari nahas. Sekarang cuma pembuka selera. Di persidangan perniagaan, aku akan hancurkan maruah kau. Baik, kita tunggu dan lihat. Zhao Yuhao, sebab kau degil target Cik Su. Jangan salahkan aku. Ayah, buat sementara saya tak akan balik ke kumpulan. Seseorang di ibu pejabat menyalahgunakan kuasa dan beri Zhao Yuhao jawatan Presiden Syarikat Umum Jiangcheng melalui kronisme. Sekarang dia bekerja sama dengan Liu Wanting tekan Qian Yue di mana-mana. Apa? Siapa beri Zhao Yuhao keberanian buat begini? Nampaknya parasit dalam syarikat ni perlu dibersihkan. Memandang dia ugut nak rosakkan reputasi saya ambil peluang ini hapuskan dia terus dari Jiangcheng. Yu Hao, Su Lingshu dan yang lain dah sampai. Oh, bukan ke Cik Su. Tanpa rakan kongsi, Qian Yue mesti rugi ratusan juta, ya? Syarikat hampir bankrupt, kan? Dengan tipu muslihat kecoh-kecoh ini, awak sangka boleh mufliskan Qian Yue? Awak terlalu naif. Kau tak cukup layak nak bankruptkan Cik Su. Su Lingshu, Qian Yue dah habis helah. Sekarang awak cuma tunggu runtuh, kan? Walaupun tak bankrupt, apa lagi? Awak dah tercungap-cungap. Hari ini, di persidangan Pakatan Perniagaan, saya putus talian hayat awak dan pastikan awak tak ada tempat di Jiangcheng. Siapa putus talian hayat siapa? Belum tentu lagi. Cik Su, saya dah lama nak bekerja sama dengan syarikat Qian Yue awak. Harap kali ini ada peluang. Betul Cik Su, reputasi awak di Jiangcheng memang terkenal. Tolong beri peluang ini. Cik Su, kita dah lama berkawan. Pastikan syarat istimewa untuk kerjasama ni. Boleh je bekerjasama, nanti kita bincang detail. Siapa berani nak bekerja sama dengan Qian Yue? Siapa kongsi dengan mereka akan bankrupt? Siapa awak nak halang kami bekerja sama? Awak siapa? Berani kasar dengan kami? Awak ingat awak siapa? Saya pengurus besar jabatan jualan kumpulan Shengshi. Siapa bekerja sama dengan Qian Yue? Nasib awak sama dengan dia. Apa? Dia pengurus baru jabatan jualan Shengshi Group? Alamak. Cik Su dah langgar orang Shengshi. Habislah dia ni. Zhao Yuhao, jangan keterlaluan. Cik Su baik dengan awak, tapi awak balas dendam. Jahat. Saya keterlaluan. Ini semua salah Su Lingshu. Siapa bekerja sama dengan Qian Yue? Bermaksud lawan saya dan Shengshi Group. Itu bermaksud menentang kumpulan Sheng saya. Wah, Cik Su, saya akan make sure semua dengan warga saya tak percaya, kan? Zhao boleh berbuat sesuka hati.
Cik Su, saya juga akan bekerjasama. Awak pernah tolong saya dulu. Kali ini saya rela pertaruhkan segalanya. Tepat sekali. Jadi ada 2 orang yang tak takut mati. Bagus. Syarikat Xingyun dan Wantong Technology, ya? Saya beri 3 minit untuk bankruptkan Xingyun dan Wantong Technology. Jangan risau, Prakash. Lagi saya di sini, syarikat awak tak akan bankrupt, Nep. Su Lingshu, awak sendiri pun tak mampu lindungi diri, masih berlagak. Hari ini tiada siapa boleh selamatkan mereka. Cubalah. Jangan sangka awak boleh kuasai seluruh Jiangcheng. Sungguh tidak tahu hidup mati. Hello. Semua pembekal kami putus kontrak. Sekarang kami dah bankrupt. Alamak, Wang, syarikat kami disita, wang tunai dibeku, kami dah bankrupt. Awak terlalu kejam. Nampak? Ini akibatnya melawan saya. Jangan bimbang, saya akan selesaikan masalah syarikat awak. Cik Su, tak mengapa. Paling teruk kami mulakan semula. Ya, dulu awak tolong saya semasa susah, sekarang giliran awak, saya pasti tepati janji. Kelakar sungguh. Awak ingat Su Lingshu betul-betul boleh tolong? Bodohnya. Saya beri satu peluang terakhir. Yang tak nak bersama Su Lingshu, berdiri di sini. Yang nak cari maut, ikut dia. Kalau nak cari maut, ikutlah dia, Su Lingshu. Puan Su, syarikat saya baru stabil. Saya tak boleh langgar kumpulan Sheng. Puan Su, maafkan saya. Su Lingshu, macam mana rasa dikucil dan tak berdaya? Zhao Yuhao, kau salah guna kuasa. Tak takut diheret oleh atasan? Diheret. Cubalah tanya siapa penaja saya. Selama dia berkuasa, saya bebas buat sesuka hati. Mulai hari ini, tiada syarikat di Jiangcheng berani bekerja sama dengan Qian Yu. Sepatah kata saya sahaja, Qian Yu lenyap. Puan Su, kau selalu layan saya macam adik. Saya akan setia bersama kau. Jangan risau, Zhao Yuhao tak ada kemampuan tu. Su Lingshu, 2 kaki bodek kau ni setia sangat. Jangan salahkan saya nanti. Ibu, kau nak buat apa? Nak buat apa? Memandang kau masih nak ikut Su Lingshu, saya terpaksa gunakan cara ini. Kau pun sama. Kalau nak ikut dia, saya pun tak segan menggunakan cara khas. Maaf ugutan orang gagal macam kau tak berkesan pada saya. Kau benar-benar pilih susah daripada senang, ya? Zhao Yuhao, kalau berani sentuh makcik, saya pasti kau menyesal. Menyesal? Kau layak buat saya menyesal? Dahulu saya tahan malu sebab kau. Sekarang saya nak balas 100 kali ganda. Hari ini, saya akan buat kau rasa sakit, dikhianati semua orang. Kau takkan ada tempat di Jiangcheng lagi. Kau sengaja cari pasal? Saya rasa kaulah yang cari pasal. Lin Yue, nyawa ibu kau di tangan kami. Fikir elok-elok. Zhao Yuhao, kalau sentuh ibu saya lawan kau sampai habis. Nak lawan saya? Kau ada kelayakan ke? Jangan risau, selagi saya ada, ibu awak selamat. Cik Su, saya hantar orang uruskan sekarang. Kau kata selamat? Saya boleh cabut tiup oksigen ni bila-bila. Cabut tiup oksigen. Jangan. Pengarah, tolong aturkan Ibu Setiausaha Lin ke wad VIP. Tiada sesiapa boleh masuk tanpa kebenaran Cik Su. Kalau apa-apa terjadi, awak tahu akibatnya. Wad VIP? VIP sini bukan untuk semua orang. Orang kena pun perlu buat temu janji. Maaf, peraturan tu untuk orang macam kau. Saya cuma perlu sebut sahaja. Saya beri peluang terakhir. Kalau ikut Su Lingshu, ibu kau pasti mati. Zhao, Ibu Lin Yue dah dipindah ke wad VIP. Kami kena halau dia. Apa? Korang ni memang tak guna. Hal kecil pun tak boleh selesaikan. Terima kasih, Cik Su. Kalau tak, saya tak tahu nak buat apa. Sama-sama. Kau terlibat sebab saya. Kalau dah pilih untuk bersama saya pasti jamin keselamatan mak kau. Zhao Yuhao, kau memang tak tahu malu. Saya takkan jadi pengkhianat macam kau. Hari ini saya tetap setia pada Cik Su. Kalaupun dia boleh lindungi mak kau, hari ini dia tetap akan tumbang.
Serang habis-habisan syarikat Qian Yue. Saya nak hapuskan mereka dari Jiang Cheng. Korang ada 3 minit untuk putus semua kerjasama dengan Qian Yue. Kalau tak, nasib korang pun sama. Hello, hentikan segera semua kerjasama dengan Qian Yue. Batalkan semua perkongsian dengan Qian Yue sekarang juga, cepat. Su Lingxiu, dalam 3 minit lagi Qian Yue kau pasti akan runtuh. Dengan tipu helah kecil macam tu, kau ingat boleh jatuhkan Qian Yue? Mimpilah. Su Lingxiu, jangan berlagak kuat. Nampaknya kau tak akan mengalah sampai akhir. Cik Su, teruk. Semua pembekal dari setiap saluran dah batalkan kerjasama. Lagi teruk, produk lama kita tak lulus ujian. Kena bayar denda besar. Bank pun tuntut bayar balik pinjaman. Qian Yue kita benar-benar akan bankrupt. Su Lingxiu, semua rangkaian pembiayaan kamu telah putus. Semua saluran dan pembekal sudah putus kerjasama denganmu. Mari lihat apa kamu boleh buat sekarang. Dia sudah muflis. Walaupun mak kamu dah dipindah ke ward VIP, tanpa duit rawatan, mak kamu pasti mati hari ini. Tidak, mesti masih ada cara. Walaupun tiada sesiapa di Jiang Cheng nak bekerja sama, pasti ada di tempat lain. Hello, Encik Zhang. Ini. Hello, Encik Yang. Pergilah, berhenti telefon saya. Hello, Encik Zhao. Hello, Encik Zhou. Kamu membazir tenaga. Yu Hao dah keluarkan larangan ke Qian Yue. Tiada syarikat di seluruh wilayah selatan akan bekerja sama. Cik Su, betul ke Qian Yue nak bankrupt? Kena percaya Cik Su. Selagi Cik Su ada, Qian Yue pasti selamat. Betul. Yang akan jatuh hari ini hanyalah Zhao Yuhao. Su Lingxiu, kamu dah gila sebab Qian Yue muflis. Kamu cakap karut. Bukti depan mata pun kamu masih mahu menipu. Kamu ingat Qian Yue akan tumbang begitu saja? Kamu bersukaria terlalu awal. Ayah. Anak, ayah dah siapkan semuanya. Tunggu di situ. Nanti ayah datang uruskan. Hampir nak mati pun masih nak panggil bantuan. Syarikat Qian Yue kau dah runtuh. Hari ini siapa pun kau panggil, tak guna. Ingat kata aku. Anak, Zhao Yuhao, berani kau sentuh anak aku? Si tua bangka, jangan merepek sini. Hari ini aku nak main dengan anak kau. Nak buat apa? Sensor. Bagus. Sangat bagus. Kalau berani cakap lagi, hari ini aku selesaikan dengan kau. Zhao Yuhao, kau sedar ke siapa yang kau cakap ni? Bapa engkau kan cuma orang tak guna. Mana mungkin dia orang penting? Identiti ayah aku. Kalau aku sebut, kau pasti pengsan. Berani sangat menghina ayah aku? Hari ini siapa pun datang, tak boleh selamatkan kau. Jangan nak ugut aku. Aku Zhao Yuhao ni, makan garam pun lebih banyak. Kau ni sengaja gali kubur sendiri. Bodoh tak sedar diri. Su Lingxiu, kalau kau sujud hari ini, aku boleh beri laluan melihat hubungan kita dulu. Jujur aku cakap, pengerusi kumpulan Shengxi pun akan datang. Kalau dia sampai, bukan setakat sujud je kau kena buat. Sujud sekarang, atau nanti kau tahu macam mana mati. Nanti kita tengok siapa yang mati. Su Lingxiu, syarikat Muar sudah bankrupt dan semua dah berpaling tada. Sekarang ni nak buat drama apa lagi? Bila pengerusi sampai nanti, habislah kau. Cik Su, apa kita perlu buat sekarang? Jangan panik, percayakan Cik Su. Betul. Mereka cuma badut berlagak sekarang. Seperti kata saya, sayalah yang pegang kuasa di kumpulan Shengxi. Kau tak takut mati ya? Hari ini saya tanya kali terakhir. Nak sujud atau tidak? Kalau engkar, jangan marah saya guna kekerasan. Cik Su, mungkin kita perlu mengalah. Orang bijak tak lawan pertempuran kalah. Betul, Cik Su. Kumpulan Shengxi yang sokong Zhao Yuhao ini kita tak mampu lawan. Simpan maruah dulu. Selagi ada nyawa, ada harapan. Pengurus besar Su, jangan sampai gadaikan diri demi kemarahan sementara. Saya sujud pada si berdebah ini. Zhao Yuhao tak layak. Dia langsung tak berhak. Tapi kau, kalau sujud minta maaf sekarang, mungkin masih ada harapan. Kalau tak, nanti peluang itu pun hilang. Su Lingxiu, kau benar-benar melampau. Berani minta saya sujud minta maaf? Kau cari maut. Hari ini saya akan ajar kau. Kau ingat saya Su Lingxiu ini bulan-bulan boleh ditendang sesuka hati? Su Lingxiu, berani kau? Berani kau pukul Yu Hao? Kalau Yu Hao cedera hari ini, aku tebus dengan nyawamu. Sir, cuma si kalah. Apa salahnya aku pukul? Celaka! Su Lingxiu, perempuan jahat.
Berani kau pukul aku. Kalau tak kulenturkan kau hari ini, aku buang nama Zhao. Security. Su Lingxiu, enggan kau sujud ya? Hari ini kakimu kuremukkan untuk sujud pada pengerusi. Remukkan. Berhenti, jangan sentuh Cik Su. Rupanya perempuan murahan. Sampai saat ini masih bela Su Lingxiu. Kalau nak ganti dia, sujudlah sekarang. Ini akibat jadi pelacur kerana bela Su Lingxiu. Zhao Yuhao, berhenti sekarang. Kau suruh berhenti aku ikut. Siapa kau? Kalau enggan sujud, dia yang kuganti. Pukul terus. Berhenti. Zhao Yuhao, kalau tak berhenti hari ini kau tanggung akibatnya. Nak kenakan aku? Su Lingxiu, kau tak tahu ukur diri ke? Kau sendiri pun hampir tak mampu selamatkan diri. Berani cakap besar lagi. Zhao Yuhao, walaupun Becker kau datang pun, mereka takkan mampu lindungi kau. Kau ingat kau anak dara? Kau semakin lindung dia, aku semakin seksa dia depan kau. Kalau kau sentuh dia, aku pantangkan kau sampai mati. Pantang sampai mati? Kau sendiri yang akan mampus. Jangan salahkan aku. Salah kau, enggan sujud. Kalau berlutut merayu, aku lepaskan dia. Nak berlutut ke tak? Lepaskan dia, aku akan berlutut. Selamat datang pengerusi. Selamat datang pengerusi. Laporan untuk pengerusi. Zhao Yuhao sedang buli anak dara. Paksa dia berlutut dan ugut nak patahkan kaki. Tak boleh terima. Ikut aku. Sesiapa sentuh anak aku pantangkan sampai mati. Sekarang baru kau nak sujud. Mana sikap degil kau tadi? Keangkuhan kau yang tak terkawal itu? Sekarang mahu sujud? Sudah terlambat. Aku kata lepaskan dia. Aku boleh sujud, tapi akibatnya kau takkan sanggup tanggung. Akibat? Kau layan cakap pasal akibat? Sujudlah hari ini. Nanti aku tunjuk sama ada aku boleh terima. Aku bagi 3 saat. Kalau tak sujud, pembantu kau akan kena. Su Lingxiu, kalau aku jadi kau, cepatlah sujud pada Yuhao. Nanti kau tak perlu menderita lagi. Baiklah, aku akan sujud. Su Lingxiu, mana keberanian kau tadi? Cik Su, jangan sujud. Dia manusia tak berbudi. Tak layak kau sujud padanya. Cik Su, biar saya sujud ganti. Tak perlu. Pengerusi kumpulan Shengxi sudah tiba. Su Lingxiu, pengerusi sudah tiba. Hentikan sandiwara kau berlagak sebagai anak dara syarikat. Mari lihat cara kau nak lepas. Su Lingxiu, tiada siapa boleh selamatkan kau sekarang. Encik So. Jangan risau. Aku dah cakap, akulah anak sebenar kumpulan Shengxi. Kita selamat. Yang akan binasa hari ini ialah mereka. Su Lingxiu, pengerusi. Ada di sini. Kau masih berlagak jadi anak dia? Kau memang mencari maut. Kalau nak mati cepat, aku takkan halang. Pengerusi, tuan dah sampai. Kau Zhao Yuhao? Ya, saya Zhao Yuhao. Bagus, sungguh bagus. Orang penting macam pengerusi kenal saya. Kena buat persembahan terbaik untuk merebut hati dia. Pengerusi, tuan datang tepat masa. Ada orang tak kenal diri, berpura jadi anak tuan. Pura-pura jadi anak aku? Dia ni, guna identiti anak tuan untuk tipu orang. Tuan kena hukum dia teruk. Tahan dia.
Su Ling Su, inilah akibat kau pura-pura jadi anak pengerusi. Mengemis pun takkan menyelamatkan kau. Apa yang terjadi di sini? Kenapa mereka tangkap pengarah Zhao? Saya tak tahu. Tuan Pengerusi, kenapa tahan saya? Betul tu pengerusi. Perempuan ini tiru anak tuan-tuan, patut tangkap dia. Siapa kata dia tiru anak saya? Saya Su Yao Guo cuma ada satu anak, Su Ling Su. Tak masuk akal nak tangkap anak sendiri. Ayah. Apa? Cik Su, awak memang anak pengerusi kumpulan Shengshi? Apa? Cik Su anak sebenar? Patutlah dia tenang sahaja. Zhao Yuhao guna kumpulan Shengshi hina Cik Su. Rupanya pengurus Su anak pengerusi. Dia bakar diri sendiri. Tak mungkin. Dia cuma presiden syarikat kecil. Mana mungkin anak tuan? Tuan tersilap orang ke? Betul ni pengerusi. Saya kawan rapat dia. Tak mungkin dia anak tuan. Kamu nak kata saya tua dan buta sampai tak kenal anak sendiri? Tak. Zhao Yuhao, anak saya bantu kamu dulu. Tapi kamu khianat, berani ugut nak patahkan kaki dia. Patahkan kakinya dan halau keluar dari wilayah Nansheng. Awak pun akan dapat nasib sama. Tuan Pengerusi, saya silap. Mohon bermurah hati, beri peluang lagi. Saya cuma sesaat keliru. Tertipu oleh tamak haloba. Tuan pengerusi, saya tak tahu dia anak anda. Kalau tahu, kau beri 100 kali keberanian pun tak berani layan dia begini. Bukan sedar bersalah, tapi sedar nak kena hapus. Ling Su, saya silap. Beri peluang lagi. Saya tetap sayang awak. Mulai sekarang saya bakal berkorban sepenuhnya. Ling Su, semua gara-gara dia perdaya saya. Ling Su, kita kawan baik. Kau pasti maafkan saya, kan? Sayang saya, kalau sayang, kenapa khianat saya dengan kawan baik? Kau Liu Wanting, saya tak pernah ada kawan macam kau. Saya dah beri peluang, kau sendiri cari pada. Tepat sekali. Kau layan pengurus tu begini. Patut dah jangka hari ini datang. Kamu sendiri yang undang masalah ini. Ling Su, saya silap. Ling Su. Pakcik. Apa? Baik, saya akan segera keluar sambut awak dan Tuan Pengerusi. Su Ling Su, kau hampir tipu kami. Kau langsung bukan pengerusi kumpulan Shengshi. Apa? Dia bukan pengerusi kumpulan Shengshi? Apa terjadi? Kenapa ada penipu lagi ni? Su Ling Su, kau dan ayahmu pandai berlakon. Kalau pakcik tak telefon, memang aku tertipu. Yuhao, apa sebenarnya berlaku? Pakcik beritahu pengerusi sebenar belum sampai. Sekarang dia bersama pakcikku. Apa? Berani kau Su Ling Su tipu jadi pengerusi dan anaknya? Suruh aku sujud, kau cari maut. Dua bodoh ini? Siapa berani tiru pengerusi kumpulan Shengshi di Jiangcheng maupun Nansheng? Cik Su dan ayahnya yang asal, kan? Tiru orang berpangkat tinggi ini bunuh diri. Aku percaya Cik Su bukan penipu. Siapa berani main dengan nyawa? Pakcik aku eksekutif kanan Shengshi, saudara pengerusi. Mereka palsu. Yuhao, jangan bazir masa. Tadi mereka hina kita, mesti dihukum. Su Ling Su, kau dan ayah tiru pengerusi. Hari ini aku akan ajar kamu. Tangkap mereka. Berani melawan? Patahkan kaki mereka. Bila pengerusi sebenar tiba, kami boleh serahkan kau sebagai hadiah. Dengan ini, aku boleh meraih hati pengerusi. Mungkin aku dapat kepercayaannya dan jawatan penting. Aku, Zhao Yuhao, pasti akan kuasai wilayah Nansheng. Jangan berangan. Di wilayah Nansheng, kau cuma akan jadi seperti tikus dikejar orang ramai. Aku dah bosan bercakap. Tangkap mereka. Berani kau sentuh pengerusi dan anaknya. Kau cari maut. Pengerusi anak puan, bagaimana nak urus lelaki ini? Dia berani menghina pengerusi. Perlukan aku ajar cara nak urus. Su Ling Su, berani kau sentuh aku? Pakcikku pasti tak akan lepaskan kau. Betul. Pakcik Yuhao eksekutif kanan kumpulan ini. Lepaskan dia sekarang atau kau binasa. Pakcikmu datang pun terpaksa menyembah minta ampun. Su Ling Su, semakin kau sombong sekarang, semakin derita nanti. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan Yuhao sekarang. Bila pakciknya tiba, kau dan ayahmu pasti binasa. Kita tengok siapa yang akan hancur hari ini.
Su Ling Su, pakcikku dah sampai. Dah fikir cara nak mati? Pakcik, akhirnya awak sampai. Ayah, Pak Chen. Apa terjadi? Bukankah kita kata pengerusi akan datang? Kenapa gaduh ini? Pakcik, 2 orang ni meniru pengerusi dan anak perempuan dia. Mereka sanggup pukul saya. Apa? Di wilayah Nansheng ada orang berani tiru pengerusi dan anak dia. Berani sungguh? Ayah, Pak Chen, mereka keterlaluan. Hari ini kita kena beri mereka pengajaran. Nak ajar saya, cuba berani! Su Ling Su, hampir mati pun masih angkuh. Pakcik, jangan lepaskan mereka hari ini. Budak perempuan awak tahu meniru anak pengerusi boleh dihukum mati. Tangkap dia. Chen Weidong, berani awak sentuh anak saya. Orang tua bodoh. Siapa bagi berani cakap dengan pakcik saya macam tu? Nak mati ke? Pengerusi? Apa? Dia betul-betul pengerusi? Bukan penipu. Apa sebenarnya berlaku? Dia pengerusi atau bukan? Pakcik, apa awak cakap tadi? Pengerusi? Pak Chen, bukankah Pak Cik kata nak datang dengan pengerusi? Mana boleh dia jadi pengerusi? Pakcik, awak tersilap ke? Diam! Dia pengerusi. Apa? Dia betul-betul pengerusi, bukan penipu. Apa sebenarnya berlaku di sini? Mustahil. Mana boleh Su Ling Su anak perempuan kumpulan Shengxi? Mustahil? Dah lama saya bagi tahu, tapi kamu tak nak percaya. Pengerusi, kenapa awak datang awal? Kalau tak datang awal, mana saya nampak anak buah awak buli anak saya. Zhao Yuhao tu ugut nak patahkan kaki saya dan anak saya Su Yaoguo, kuasai wilayah Nansheng lebih 20 tahun. Tak ada pernah orang berani ugut nak patahkan kaki saya. Bagaimana nak urus dia? Pakcik, tolong selamatkan saya. Pengerusi, Cik. Ini semua salah faham. Salah anak buah saya, buta mata. Langgar awak berdua. Cik baik hati. Lepaskanlah dia. Saya pasti akan ajar dia. Kenapa masih berdiri? Segera minta maaf. Ling Su pengerusi. Saya silap. Saya buta. Saya sujud minta maaf. Lepaskan dia. Tadi dia ugut nak hancurkan hidup saya. Adakah dia fikir nak lepaskan saya? Hari ini tak ada yang akan terlepas. Awak Liu Wanting berkomplot dengan Zhao Yuhao. Ini semua balasan patut. Cik, Yuhao dah bekerja dengan awak selama 3 tahun. Demi hubungan selama ini, beri dia satu peluang lagi. Hahaha, betul Cik. Wanting cuma keliru sebentar. Mohon bertimbang rasa. Saya dah beri peluang tapi mereka tak hargai. Pengurus besar sudah cukup beri peluang. Mereka layak dapat ini. Cik Su, pengerusi, demi sumbangan saya selama ini, tolong beri Yuhao peluang terakhir. Jangan risau. Saya sendiri akan hukum dia dan beri penjelasan memuaskan. Bekerja ikhlas? Chen Weiguo, awak nak lindung dia sampai bila? Pengerusi, dia anak saudara tunggal saya. Kalau dia ada masalah, saya tak boleh hadap kakak saya. Mohon kemaafan. Baik, Chen Weiguo. Kalau berkeras, ikutlah anak saudara awak. Awak dah dibuang kerja. Apa? Pengerusi saya kena buang? Apa? Ayah saya tak cukup jelas ke? Bukan awak saja. Semua kena buang. Pengerusi, saya dah bertungkus lumus untuk syarikat bertahun-tahun. Walaupun tiada jasa, saya rajin bekerja. Nak buang saya sebab hal remeh? Hal remeh? Ayah saya pengerusi kumpulan Shengxi. Gubernur pun hormat dia. Tapi Zhao Yuhao nak patahkan kaki kami. Ini remeh ke? Kalau kami campur kamu semua ke sungai jadi makanan ikan, siapa berani protes? Siapa buat salah mesti bayar harga. Oh, satu lagi. Kau kata diri rajin dan dedikasi dalam kumpulan. Memang mengarut. Kau ingat ayahku tak tahu perbuatanmu di syarikat? Kau jadi kaki buli, salah guna kuasa, rompak dana awam. Kau ingat ku buta? Bukan itu saja. Mulai sekarang, syarikat Shengxi haramkan kau. Tak ada ruang untukmu di wilayah Nansheng. Zhao Yuhao dan pakciknya memang layak dapat ini. Pengurus besar Su tak patut tolong mereka. Tepat. Dia ingat kerjasama dengan Qian Yue sebab mukanya. Dia kena tengok cerminan bodoh tak terubat. Su Yaoguo, kau nak jadi ekstrim sampai ini tahap? Ekstrim? Lepas perbuatanmu, biarkan kau hidup sudah jadi kebaikan terbesarku. Baik. Su Yaoguo, sebab kau nak putus hubungan, aku tak akan berpura lagi. Sebenarnya aku dah shotkan syarikat. Sekarang kau cuma komander tanpa askar. Pakcik, kata tadi betul ke? Mestilah benar. Awalnya aku tak nak putus hubungan. Tapi sebab kau paksa aku, jangan salahkan aku. Sekarang dengan satu kataku, kau Su Yaoguo kena keluar dari syarikat Shengxi. Chen Weidong, betapa ganasnya ambisi kau. Kalau ayahku tak naikkan pangkat kau dulu, mungkin kau masih mengutip sampah.
Tapi sekarang kau balas budi dengan khianat. Keluarga kau sememangnya serigala. Apa salahnya kami jadi pengkhianat? Tak pernahkah kau dengar, siapa tak pandai menjaga diri, langit pun hukum? Kalau nak salahkan, silapkan diri kau yang bodoh. Hahaha. Su Lingxue tak sangka kan? Pakcik aku ada helah. Sekarang dia yang pegang kuasa di kumpulan Shengxi. Su Lingxue tadi sombong sangat. Tak lama lagi kau akan jatuh miskin. Nanti kita tengok macam mana nak berlagak. Hahaha. Si nenek tua masih boleh ketawa. Rasanya kau dah hilang akal sebab marah. Zhao Yuhao, jaga mulut engkau atau aku koyak engkau. Su Lingxiu, ingat lagi kau anak dara kaya. Ayah kau nak diusir dari syarikat, berani lagi berlagak? Pakcik, segera halang mereka di wilayah Nanxing dan halau mereka, biar tak dapat bangkit semula. Pemberontak. Kau ingat pakcik engkau dah berjaya. Berhenti berangan. Kau rasa ayahku tak perhatikan perbuatan dia? Apa maksud awak dengan itu? Apa maksud saya? Maksudnya awak memang bodoh. Saya Suyogo, sudah puluhan tahun dalam dunia perniagaan. Naif sungguh awak fikir boleh jatuhkan saya dengan helah kecil ini. Oh, tahukah awak semua pengurus kanan syarikat sudah saya rasuah? Saya pemegang saham terbesar sekarang, berhak buat semua keputusan. Dengan apa awak lawan saya? Mereka yang awak rasuah hanyalah parasit yang tiada kuasa. Lagipun saya sudah serahkan kumpulan Shengxi kepada anak saya. Anak saya sekarang pemegang saham terbesar. Apa? Saya dah kata awak bodoh tapi tak percaya. Wakil ingat boleh kalahkan bapa saya? Ini semua bukti jenayah dan salah laku awak dalam syarikat selama ini. Jangan risau, saya akan selesaikan. Kalian semua tak boleh lari, akan diserahkan ke polis. Ikut kami. Baik, tunggu saja. Ini belum habis. Pakcik, saya tak nak masuk penjara. Apa kita harus buat? Pakcik Chen, saya pun tak nak masuk penjara. Tolong selamatkan kami. Panik apa? Saya ada cara untuk keluar. Pakcik, maksud awak kita boleh bebas? Awak ingat saya main-main selama ini. Saya dah buat perjanjian dengan Tuan Gu dari ibu kota. Dia setuju tolong kita. Selamat kita pegang bos besar ini. Masa depan masih boleh kaya. Pakcik, lepas kita keluar, mesti hukum Su Lingxiu. Tentu. Dia tak lepaskan kita, mereka pun takkan tenang. Xiao Shui, mulai kini kumpulan Shengxi di bawahmu. Tulang tua ini akhirnya boleh berehat. Ayah, jangan risau. Kumpulan pasti ku urus baik. Saya pergi dulu. Silakan. Cik Su, ini kopi awak. Terima kasih. Ini maklumat pelan produk baru untuk sidang pelaburan. Sila tinjau dulu. Bagus. Baru sampai dah fasih urusan ni. Sebagai pembantu khas Cik Su, semestinya saya kena faham kerja ni. Cik Su, berlaku masalah. Rakan niaga termasuk keluarga Gu di ibu kota terima produk tiruan. Mereka mahu bayaran ganti rugi. Keluarga Gu juga hentikan 3 barisan pengeluaran sebab produk tak berkualiti. Mereka nak putus kerjasama. Apa? Semua yang saya suruh dah siap? Chen, semua ikut arahan Tuan. Su Lingxiu yang tak pandai itu dah dapat berita. Kumpulan Shengxi pasti kacau sekarang. Su Lingxiu hadapi ganti rugi puluh bilion. Kali ni dia memang tamat. Bagus. Tapi ini baru permulaan. Bila produk baru mereka gagal di sidang pelaburan, kumpulan Shengxi pasti bankrupt. Apa semua produk ini barang tiruan? Apa yang berlaku di sini? Kumpulan kita ada kawalan kualiti ketat. Mana mungkin banyak produk rosak muncul serentak. Bahagian ini dikawal pengurus besar Chen Weidong. Mungkinkah dia ada helah? Tak perlu kata lagi. Pasti dia yang atur semua ini. Nampaknya mereka masih nak sabotaj kumpulan Shengxi kita. Masalah dengan kumpulan Gu ini mungkin sukar diselesaikan. Cik Su, saya boleh selesaikan masalah dengan pihak Gu. Jangan risau. Kau urus, jangan mengarut. Cepat hubungi pengurus kanan semua jabatan untuk mesyuarat tergempar. Saya beri 1 hari untuk siasat masalah ini. Saya juga akan hadiri persidangan pelaburan itu sendiri. Semua pasti dah tahu ada orang ubah barang kita. Sekarang kita kena hadapi denda besar. Kalau tak selesai, produk baru kita tak dapat dana di persidangan. Produk ini dah makan banyak masa dan sumber kumpulan. Tak perlu saya terangkan betapa pentingnya kita tak boleh gagal. Jabatan PR dan undang-undang, pastikan selesaikan masalah ini. Ya! Ada berita baru.
Anak lelaki keluarga Gu akan hadir ke persidangan pelaburan 3 hari lagi. Nampaknya dia nak kenakan tanggungjawab pada kumpulan Shengxi. Hahaha. Tuan muda Gu sendiri akan datang? Su Ling Xiu. Sekarang tiada siapa boleh selamatkan kamu lagi. Tuan Gu sendiri datang. Kita kena ingat ikut rancangan asal. Kali ini mesti rampas peluang sebaiknya. Produk ini diasah selama 3 tahun. Produk terbaik bukan hasil kilang, tapi seni yang diukir masa. Produk baru ini pasti gegarkan industri. Percayalah, masa tak akan khianati yang berusaha bersungguh. Produk ini memang bagus, sesuai untuk pelaburan jangka panjang. Ini produk revolusi. Bila keluar nanti, semua produk sejenis di pasaran akan tersapu. Bagus, produk baru berjaya. Selama ada pelaburan, kita pasti boleh lepasi cabaran. Nasihat saya pada semua, jangan labur dalam kumpulan Shengxi. Nanti habis modal semua. Zhao Yuhao, kenapa awak ada di sini? Tentu saja saya datang untuk lihat nasib malang kamu. Tanpa kerjasama kumpulan Gu, kerugian berpuluh bilion perlu dibayar. Kumpulan Shengxi tak akan bertahan. Nak bangkit semula melalui persidangan pelaburan ini? Mustahil. Tiada sesiapa akan labur wang hari ini. Tuan-tuan, kumpulan Shengxi beri produk palsu kepada rakan. Sekarang perlu bayar pampasan besar dan berhutang berat. Mereka dah mengusik keluarga Gu di ibu kota. Kumpulan Shengxi hanyalah nama sahaja. Melabur di sini ibarat buang wang. Apa? Kumpulan Shengxi ganggu keluarga Gu? Cik Su, kenapa nak paksa kami labur? Ini jelas tipu helah. Maaf Cik Su, produk kamu bagus. Tapi kami tak berani labur sekarang. Saya dengar keluarga Gu sedang bersihkan senarai rakan. Tak sangka kumpulan Shengxi termasuk. Kami undur diri. Jangan dengar cakap dia. Semua ini tidak benar. Mengenai kumpulan Gu, kami sedang berhubung. Pasti tak jejaskan kerjasama kita. Su Ling Xiu, berhenti membazir tenaga. Tiada yang akan labur hari ini. Betul. Tuan muda Gu akan tiba. Habislah kamu. Zhao Yuhao, aku tak tahu kau lepas macam mana. Tapi aku sumpah akan buat kau bayar. Su Ling Xiu, buat aku bayar? Kau pun sendiri dah nak tumbang. Nak guna apa? Nak hukum aku? Kau takkan dapat pelaburan. Penyelidikan produk baru kau sia-sia. Dengan tekanan Gu Group, mustahil nak berpatah balik. Su Ling Xiu, aku bagi kau peluang. Mintalah dekat aku, nanti aku puji kau dekat Yang Master Gu. Tapi kena sujud 3 kali dulu. Mimpilah. Saya Su Ling Xiu berjanji takkan biar korang rugi. Ketua Gu Group dan datuk saya rapat. Dia takkan tutup Shengxi Group. Hairan sungguh. Yang Master Gu nak sampai. Siapa labur di Shengxi Group bermusuh dengan Gu Group? Fikir elok-elok. Yang Master Gu nak sampai. Bila dia datang, Shengxi Group akan lenyap dari Nansheng. Yang degil jangan kata tak dengar amaran. Maaf Cik Su, saya tak berani ambil risiko. Saya nak tarik balik pelaburan. Kau betul tak ada jalan lain? Young Master Gu dari keluarga utama Gu Group telah tiba. Su Ling Xiu, kamu kehabisan peluang. Tuan muda Gu sudah tiba. Siapa sangka kumpulan teratas di wilayah Nansheng akan lenyap hari ini? Gu Shao, dialah anak lelaki sulung keluarga Gu. Bagaimana boleh jadi dia? Nasib baik tak melabur dalam syarikat Shengxi. Duit itu pasti habis. Biar saya perkenalkan diri. Saya Gu Xiao, anak sulung keluarga Gu. Dengan ini, kerjasama Gu Group dan Shengxi Group tetap berjalan. Kami akan labur 10 bilion yuan untuk R&D produk baru. Apa dah jadi? Bukan kata Tuan Muda Gu nak hapuskan syarikat Shengxi. Tuan Muda Gu nak labur 10 bilion yuan. Betul ke? Maknanya dia tipu kita. Aduh, kita kena tipu. Dengan sokongan Gu Group dan produk baru ni, mesti laku keras. Untung besar ni. Alahai, bodohnya, dia bukan Tuan Muda Gu yang sebenar. Ini semua palsu belaka. Apa? Penipu. Saya penipu? Kau ada bukti? Dengar, dia bukan Tuan Muda Gu. Cuma kenal Su Ling Xiu. Mereka berkomplot berlakon tipu korang. Rupanya macam ni. Aku hampir tertipu. Su Ling Xiu, kalau bukan sebab ayah kau, saya dah tolong senyap-senyap. Tak sangka kau merancang jahat, kejamnya. Saya tak tipu. Saya pun tak faham keadaan. Gu Xiao, buat apa ni? Saya tahu nak bantu, tapi jangan pura-pura jadi Tuan Muda Gu. Kau tahu tak risiko palsukan identiti dia?
Cik Su, saya tak palsu. Saya memang Tuan Muda Gu... Kelakar betul. Su Ling Su, orang sebelah kau gila ke? Berani palsukan Tuan Muda Gu. Kau tak takut mati? Gu Xiao, berhenti main-main. Cepat jelaskan pada semua. Nanti saya boleh merayu dengan Gu Beichen. Mungkin dia lembutkan hati. Percayalah, saya Tuan Muda Gu. Bukan tak percaya. Saya pernah bertunang dengan Gu Beichen sejak kecil. Gaya kau pun tak mirip dia. Mengarutlah. Drama pendek tengok banyak sangat, ingat kau anak kaya? Su Ling Shu, pembantu kau berani pula meniru Anudagu. Tuhan pun tak boleh selamatkan dia. Jangan nakal, Gu Xiao. Nama Gu je pun, ingat kau Anudagu. Aku ni Anudagu yang sebenar. Parut di punggung kiri kau masa jatuh panjat pokok dulu. Tahi lalat bawah buah dada kiri pun ada. Macam mana kau tahu? Lihatlah tanda lahir bulan sabit ni. Tak mungkin salah kan? Kau memang Gu Beichen? Tak mungkin. Syabas. Teruskan berlakon. Kalau tak jumpa Anudagu yang asal, aku dah kena tipu. Anudagu asal sedang bersama pakcik aku. Habislah penipuan kau hari ini. Anudagu yang kau kenal tu palsu. Akulah yang asal. Nak berlagak lagi? Bila pakcik aku sampai, habislah kau. Anudagu yang sebenar dah sampai. Tuan Muda Gu, akhirnya anda tiba. Saya perlu laporkan sesuatu. Lapor apa? Saya nak laporkan dua ni. Semasa Tuan tiada, Su Ling Shu suruh pembantunya tiru, Tuan. Kami dedahkan. Tapi diorang bukan saja tak nak ngaku, malah berlakon nak tipu semua orang. Su Ling Shu, berani sungguh kau. Nak dapat pelaburan, berani cari orang nak tiru Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, dua ni tiru Tuan untuk tipu orang. Jangan lepaskan mereka. Bagus. Sangat bagus. Di Great Xia ni pun ada orang berani macam ni. Rasa sebab aku terlalu rendah diri. Sampai semua orang berani tiru aku? Berdiri buat apa? Nak ajar kerja ke? Tangkap dia dan patahkan anggota badan. Pecahkan anggota siapa? Bukalah mata tengok siapa penipu sebenar. Tuan Muda. Apa yang berlaku di sini? Susah nak terangkan sekejap. Nanti saya jelaskan. Gu Xiao, Su Ling Shu, nak bertekak lagi? Turunlah sujud minta ampun. Kalau Tuan Muda Gu senang hati, mungkin kakimu selamat sebelah. Betul. Kalau aku kau, aku dah sujud mengaku salah mohon ampun pada Tuan Muda Gu. Sujud minta ampun? Takut dia tak mampu terima. Kau masih tak tahu maksud mati? Berani kata Tuan Muda Gu tak terima? Tuan Muda Gu dari keluarga kaya di ibu kota. Tak kira engkau sujud atau semua orang sujud, dia tetap mampu. Saya kata dia tak mampu, maknanya dia tak mampu ah. Nampaknya, dia memang tak mampu. Aku kagum. Masih berlakon tak peduli. Kau Su Ling Shu pun masih berlagak. Korang berdua memang dungu sampai mati. Tuan Muda Gu, mereka nak mati kuat sangat. Apa hal tak penuhi saja? Pandang saya. Kenapa tak sujud? Hei budak, apa pangkat kau sampai nak suruh Tuan Muda Gu tunduk pada penipu macam kau? Berani sungguh kau. Tuan Muda Gu yang sebenar ada depan mata, kau masih berlakon. Jangan-jangan kau rasa diri kau Tuan Muda Gu? Aku rasa kau dah sedar nak kalah. Jadi buat gila-gila sini. Tuan Muda Gu, dua orang ni dah derhaka. Biar saya ajar dia, supaya dia tahu akibat menghina Tuan. Kau ini apa darjatnya nak bagi pengajaran atas nama aku? Tuan Muda Gu, kenapa pukul saya? Nak kasih alasan baru boleh pukul kau ke? Kau ni undur lah. Bila Tuan Muda Gu nak beri pengajaran, kau pula yang nak arah. Oh, begitu rupanya. Tuan Muda Gu, saya dah melampau. Sepatutnya tak patut bertindak sendiri. Sila Tuan Muda Gu yang beri pengajaran padanya. Apa? Arahan aku dah tak ada makna lagi ke? Tuan. Apa terjadi? Kenapa Tuan Muda Gu asal tunduk pada yang palsu? Sebenarnya siapa yang benar, siapa yang tiruan ni? Tuan Muda Gu, kenapa kau tunduk pada penipu ini? Panggil dia Tuan... Penipu? Siapa cakap dia penipu? Dia bukan penipu. Kalau gitu kau ni siapa? Tuan Muda Gu, macam mana ni? Bukankah kau Tuan Muda kumpulan Gu? Apa lagi? Dia Tuan Muda Gu palsu, yang ini yang asal. Dulu dah aku beritahu aku Tuan Muda Gu asal. Rupa-rupanya kau masih anggap aku Tuan. Selama aku di luar ibu kota, kau dah rasa diri Tuan Muda Gu ya? Tak berani, tak berani. Semua ni anugerah Tuan. Mana boleh lupa? Tak mungkin. Mana boleh dia Tuan Muda Gu? Dia dari pihak Su Ling Shu. Gambar kumpulan Gu pun bukan dia. Gambar? Tuan, saya tak mahu orang tahu rupa sebenar. Guna gambar saya supaya orang sangka saya Tuan Muda Gu. Tak.
Mana mungkin ini Tuan Muda Gu? Zhao Yuhao si tak tahu bersyukur. Ling Xiu pernah jaga kau masih ganggu dia. Sekarang masa untuk kira semua hutang dengan kau. Tuanku, ini bukan salah saya. Salah mereka tipu saya. Semuanya dirancang Zhao Yuhao. Ya Tuanku, saya dan anak perempuan saya dipengaruhi dia, jadi kami bertindak bodoh. Liu Wanting, berani kamu tuduh saya? Kalau tak goda dulu, saya khianat Su Ling Xiu. Berani kamu pukul saya? Saya lawan sampai mati. Kamu sendiri yang undang masalah. Tuanku Su Ling Xiu, saya salah. Saya bukan manusia. Tak patut fitnah syarikat Shengxi. Saya menyesal. Beri satu peluang. Lepaskan kamu? Waktu kamu ganggu Ling Xiu, adakah kamu lepaskan dia? Dari saat kamu sentuh Ling Xiu, nasib kamu dah ditentukan. Saya bersumpah tak akan lepaskan sesiapa lukakan dia. Kamu bukan benar-benar menyesal, cuma sedar nak dihancurkan. Anjing, tetap anjing. Semua ini akibat perbuatan kamu sendiri. Tolong bawa mereka pergi. Tak perlu saya ajar apa nak buat, kan? Tuan Muda, tenang saja. Saya tahu tugas. Hei orang. Tuan Muda Gu, tolong beri peluang. Tak nak. Tuan Muda Gu, saya nak penjelasan. Cari pengganti, tapi datang sendiri jadi pembantu. Ini cara Tuan Gu main? Saya tak main-main. Saya buat ini untuk kamu. Untuk saya? Ya, saya bersumpah nak kawini kamu dan lindungi kamu selamanya. Tapi aku tak pernah anggap ia gurauan. Aku serius. Gu Beichen, mahukah kau mengahwini aku nanti? Ya, aku bersumpah. Aku, Gu Beichen, pasti akan kahwini Su Ling Xiu dan lindungi dia selama-lamanya. Jom kait jari kelingking. Janji ini tak boleh berubah sampai 10,000 tahun. Itu semua cuma gurauan zaman kecil. Lagipun aku dah batalkan pertunangan dulu 3 tahun lepas. Tapi aku tak pernah anggap kata-kata itu gurauan. Kalau tak boleh kahwini kau, aku akan lindungi kau seumur hidup. Cara terbaik lindungi kau ialah dengan sentiasa di sisi kau. Rupanya aku terlepas pandang orang yang benar-benar sayang aku. Selama ini kaulah yang lindungi aku. Ling Xiu, aku cinta padamu. Aku akan buktikan melalui tindakan. Mahukah kita sambung pertunangan? Maukah kau kawin dengan aku? Aku mau.